Recording. Alright. Assalamualaikum everyone, it's your boy Alif again daripada Marjans TV. Selamat kembali ke channel aku. Selamat kembali ke lagi satu episod, lagi satu video yang aku nak kongsikan bersama korang. Bagi mereka yang baru sampai ke channel aku, thank you so much sebab klik video ni, sebab korang berminat nak tengok. Aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada mereka yang dah lama kat channel aku, yang daripada mula-mula aku start, jutaan terima kasih kepada korang kerana sentiasa support aku, sentiasa memberi kata-kata semangat kepada aku. Sebab lately there's so many things yang berlaku dan aku berasa sangat-sangat down untuk buat video. Aku punya channel tak boleh upload foto seketika. Let's not talk about it. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah teruskan perjuangan. So korang lah yang membakar semangat aku untuk terus sentiasa sokong aku. Dan aku minta jasa baik korang, kalau korang rasa video aku ni bermanfaat, video aku ni adalah take away nya sedikit, aku nak sangat kiranya korang sudi untuk share video-video aku. Alright. Jadi pada hari ini, tanpa melengahkan masa, kalau korang tengok tajuk, korang tahu dah cerita pasal apa. Mona Fandey. Okay, sebuah kisah yang legend lah orang kata. Mungkin kebanyakan korang yang tengok video aku ni tak lahir lagi ketika kes ini berlaku. Okay, tahun 1993. Right. So aku lahir pada tahun 1989. Dan ya, masa tahun 93 tu aku masih kecil lagi, tetapi aku tahu apa yang terjadi. Sebab zaman tu dulu mana ada Astro apa benda semua kan. Jadi channel dia agak limited, channel 1, 2, 3. Dan memang itulah yang aku tengok hari-hari. Dan itulah yang berlaku, itu yang keluar berita hari-hari lah pasal kes Mona Fandey. Dan sehinggalah hari ini, cerita Mona Fandey itu sering kali dikeluarkan balik, diceritakan balik. Macamlah orang buat sebab cerita-cerita seram, orang Malaysia kan suka benda-benda seram ni. Jadi dimoviekan lah, apalah sebagainya, macam-macam lah ceritanya. Okay. Tetapi pada hari ini aku nak twist sikit. Aku nak twist sikit tentang perspektif yang kita tak selalu dengar. Sebuah cerita, perspektif yang sangat-sangat berbeza, yang boleh membuatkan kita memandang Mona Fandey ini dari sudut yang berbeza. Okay, so guys, jom. Pada 1993, banyak cerita pasal Mona Fandey. Okay, aku tak nak cerita pasal apa yang dia buat, apa yang suami dia buat sampai dia ketangkap dan sebagainya. Aku nak cerita pasal selepas dia ditangkap. Okay, selepas dia ditangkap tu, pelbagai cerita, pelbagai perbualan kat luar sana yang cerita macam Mona Fandey boleh terapung lah, Mona Fandey boleh baca Bismillah, boleh baca Al-Fatihah terbalik lah, dia boleh mengeluarkan tangan daripada gari lah, you know, macam-macam lagi. Tetapi kita tak pernah dengar pun cerita tentang Mona Fandey daripada orang yang dekat dengan dia. Pada ketika dia dipenjarakan, sebelum dijatuhkan hukuman, dia berada di penjara dan ada seorang wanita yang amat mengenali dengan Mona Fandey. Nama pengawal penjara ini adalah Sarjan Azizah. Sarjan Azizah ni atau lebih mesra dikenali dengan Cik Jah. Cik Jah ni, Sarjan Azizah ni, dia ditugaskan untuk apa? Untuk menjaga sel Mona Fandey. Pada mulanya Cik Jah ni berkata bahawa siapa tak takut? Dia sendiri takut. Sel Mona Fandey adalah sel pertama di dalam lot penjara tu. Jadi apabila Cik Jah ni masuk, sel pertama yang dia akan lalu adalah sel Mona Fandey. Dan dia berasa sangat takut dan tak berani pun nak tegur ke, nak bercakap ke, nak berapa-apalah dengan si Mona Fandey ni. Cik Jah ni dia menjaga sel akhir. Sel akhir tu adalah di mana sel untuk banduan akhir ni diletakkan lah, di mana mereka-mereka yang banduan yang bakal dijatuhkan hukuman mati akan diletakkan di sebuah sel akhir ini. Dan Cik Jah ni adalah orang yang menjaga sel akhir ni. Jadi dalam sel akhir tak ramai lah. Bukannya hari-hari ada orang disabitkan kesalahan membunuh apa semua kan. Setiap hari Mona Fandey ni akan beri salam kepada Cik Jah apabila Cik Jah masuk. Hari pertama dia bagi salam, Cik Jah tak layan. Hari kedua dia bagi salam, Cik Jah tak layan. Hari ketiga dia bagi salam pun Cik Jah tak layan. Tak layan sebab apa? Sebab dia berasa takut. Dan kalau boleh dia tak nak ada kontak lah, komunikasi dengan Mona Fandey ni. Dan pada hari keempat Mona Fandey sekali lagi memberi salam kepada Cik Jah ni. Dan Cik Jah menjawabnya.
Selepas dia jawab salam Cik Jah tu, Mona Fendi berkata kepada Cik Jah tu, dia kata antara ramai-ramai yang jaga sel ni, antara ramai-ramai pegawai penjara, dia paling sukakan Cik Jah ni. Cik Jah tanya kenapa? Dia jawab, entah, gerak hati. Itulah jawapan Mona Fendi pada ketika itu. Cik Jah ni kata seumur hidup dia tak pernah terfikir bahawa satu hari dia akan bersalam dengan seorang perempuan yang bernama Mona Fendi ini, dan Mona Fendi ni menjadi sahabat kepada Cik Jah ni. Tak pernah dia terfikir langsung. Menurut Cik Jah ni, Mona Fendi adalah seorang yang sangat peramah. Dia suka bersembang pasal anak lah, pasal laki lah, pasal laki-laki lah, pasal laki Mona Fendi sebelum ni lah, pasal keluarga, pasal masakan. Dan sepanjang perkenalan Cik Jah ni dengan Mona Fendi ni, dia berkata bahawa Mona Fendi seorang yang sopan, yang lemah lembut, yang bersopan. Dan Mona Fendi ni seorang perempuan yang tak suka berkata buruk tentang orang lain. Ini sebab pada ketika itu ramai pegawai-pegawai penjara lain yang cakap buruk pasal Mona Fendi ni dan sebagainya. Dan Mona Fendi tahu, sebab kadang-kadang orang tu bercakap depan Mona Fendi sendiri. Tetapi Mona Fendi tak sekali pun bercakap dengan Cik Jah, berkata dengan Cik Jah bahawa dia marah ke, dia terasa hati ke apa ke, tak ada. Dia mengatakan dia tak pernah cakap buruk tentang orang lain. Jadi Cik Jah ni panggil Mona ni makcik, dan makcik Mona Fendi ni pula panggil Sarjana Aziza ni Cik Jah. Dan sepanjang pengenalan Cik Jah dengan Mona Fendi ni, Cik Jah berkata bahawa Mona Fendi seorang perempuan yang tidak pernah sekali pun mengabaikan solat 5 waktu dia. Pendek kata, dia ni seorang yang jaga solat lah. Bukan cakap solat lah, mengajinya, wirid lepas solatnya dan sebagainya. Memang itu yang dia nampak, yang dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi at one time tu Cik Jah kata dia cakap kat Mona bahawa pada waktu wirid tu, dia cakap kat Mona Fendi, dia suruh Mona Fendi baca wirid tu kuat-kuat sikit. Sebab apa? Sebab Cik Jah ni takut. Dia bimbang kalau Mona Fendi tu membaca benda yang salah. Macam ilmu-ilmu hitam tu lah. Tetapi ternyata sangkaannya meleset, kerana apa yang diwiridkannya adalah benda-benda yang selalu orang biasa wirid. Subhanallah, 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 yang selalu terpacul daripada mulut Mona Fendi. Cik Jah ni pun bila dia dah berkawan, dah bersahabat dengan si Mona ni, dia mulalah memberanikan diri untuk tanya soalan yang macam betul ke Mona ni boleh mengapungkan diri, betul ke boleh baca Al-Fatihah terbalik dan sebagainya. Dan ada juga yang mengatakan bahawa kadang-kadang tu Mona Fendi malam-malam dia terlepas daripada sel dan boleh berjalan kat Chowkit, sebab orang nampak dia kat Chowkit. Bila Cik Jah tu tanyakan soalan-soalan ni kepada Mona Fendi, dia cakap lah, gila ke apa? Macam mana aku nak ngapungkan diri? Macam mana aku nak baca Al-Fatihah terbalik, sedangkan nak baca Bismillah terbalik pun susah. Dan kemudian mengenai yang pasal dia nampak orang nampak Mona Fendi keluar dekat Chowkit dan sebagainya, dia cakap, kalaulah aku dah boleh keluar macam tu, buat apa aku nak masuk balik penjara? Jadi apa yang nak sampaikan di sini adalah Mona Fendi menafikan apa yang dikatakan ke atasnya. Kalau korang nak tahu, Cik Jah juga memberitahu di mana bahawa Mona Fendi tak bersalah. Di dalam prosiding mahkamah yang dilalui oleh Mona Fendi dan juga Cik Jah, sebab Cik Jah tu harus menemani Mona Fendi. Okey, dia harus menemani Mona Fendi setiap kali prosiding dijalankan. Maka Cik Jah ni lah yang akan digarikan tangannya dengan Mona Fendi. Mona Fendi tak nak orang lain kecuali Cik Jah. Dan dalam kes ini, Mona Fendi bukan dalang utama di dalam kes pembunuhan ahli politik ni. Tapi sebaliknya adalah suami Mona Fendi itu sendiri, Nur Afendi. Afendi merupakan OKT 1. OKT itu bermaksud orang kena tuduh 1, dan OKT 2 adalah pembantu peribadi mereka, Juraimi. Kalau korang nak tahu, pada kes prosiding mahkamah, bicaraan mahkamah ini, Mona Fendi telah pun dibebaskan. Alright, mereka tak dapat membuktikan bahawa Mona Fendi bersalah, kerana pada ketika apa yang berlaku itu,
Mona Fendi diarahkan untuk pergi memetik bunga untuk membuat mandian bunga kepada ahli politik ini. Tetapi Mona Fendi terpaksa memberi kata dua kepada mahkamah kerana dia berkata jika dia dibebaskan, dia juga mahu Afendi atau suami dia juga dibebaskan. Dia kata jika suaminya digantung, dia pun nak digantung sebab dia terlibat sekali dengan apa yang suami dia buat, dia kata. Peguam Mona Fendi dah banyak kali nasihat dia dan sebagainya untuk tak teruskan apa yang dia nak buat ni, tetapi Mona Fendi tetap tolak pembebasan ini. Jadi apa yang Cik Jah nampak kat sini adalah Mona Fendi adalah seorang perempuan yang sangat setia dan sangat-sangat sayang suami dia. Dan pada ketika prosiding mahkamah tu berlaku, bekas suami Mona Fendi yang sebelum ini dan anak-anaknya hadir di prosiding mahkamah tersebut. Bekas suami Mona Fendi ni juga merupakan seorang polis dan dia sendiri memberitahu tentang sifat-sifat apa yang ada Mona Fendi adalah beliau adalah seorang yang tidak kejam orangnya. Bekas suami Mona Fendi cakap Mona Fendi dia jenis yang sangat lembut hatinya. Kadang-kadang nak siang ikan tu pun tak sanggup, menangis. Ini kan pun nak kerat-kerat orang. Itulah yang dikatakan oleh bekas suami Mona Fendi ini. Cik Jah juga berkata bahawa benda yang paling dia sedih adalah pada sehari sebelum Mona digantung, saya nampak Mona Fendi dibawa turun dari tingkat atas. Muka dia nampak ceria sangat, senyum tak sudah. Saya tanya, makcik nak ke mana? Mona jawab dia nak pergi shopping. Sebenarnya pada ketika itu dia dapat jumpa Afendi, suami dia, di penjara sebelah. Cik Jah ni sendiri dia kata dia terlupa bahawa hari itu adalah hari Khamis, di mana banduan beragama Islam akan digantung pada hari subuh Jumaat tu. Itu pun kerana kawan Cik Jah ni seorang pegawai penjara juga yang memberitahu bahawa esok Mona akan digantung. Cik Jah ni dia kata saya terduduk menangis tanpa henti kerana itulah kali terakhir saya berjumpa Mona. Dan sampai sekarang dia tak dapat lupa tentang kebaikan dan senyuman Mona Fendi. Dia kata kalau dia tahulah itu kali terakhir yang dia akan jumpa Mona, dia akan peluk Mona. Dia kata saya kenal siapa Mona Fendi. Menurut Cik Jah, dia teringat satu cerita daripada orang yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus mayat Mona Fendi selepas dia digantung, bahawa dia sendiri tak jumpa cacat cela pada mayat Mona Fendi. Ini kerana Mona meninggal dalam keadaan yang sangat baik, tubuhnya bersih dan mudah diuruskan. Sementara itu, ada seorang ustaz ni, ustaz yang bernama Ustaz Abdul Rashid, yang juga bertanggungjawab menjaga hal ehwal banduan, berkata, Alhamdulillah, Mona mengucap dengan fasih, siap dengan penterjemahannya sekali. Pada saya lah, dia dah tahu waktu dia nak mati. Balasan dunia ini dia dah terima dengan Tuhan. Kalau Tuhan terima taubat dia, mungkin dia dah jauh lebih baik daripada kita semua. Sumber daripada Arkib Negara. Okay guys, jadi cerita-cerita tu semua adalah sebuah cerita yang aku rasakan lain daripada apa yang kita selalu dengar daripada mulut-mulut wartawan, daripada mulut-mulut orang-orang yang tahu pasal kes ni. Sangat berbeza. Dia ada perspektif, dia ada side of Mona Fendi yang kita tak tahu. Dan dekat sini juga aku nak ceritakan tentang bahawa hidup ni antara kita dengan Allah adalah bukan siapa kita sebelum ini, bukan siapa kita sekarang, tetapi siapa kita, bagaimana kita, keadaan kita pada pengakhirannya. Let's put aside di mana bahawa kes ni Mona Fendi itu salah ataupun tidak, dia buat ataupun tidak, kita letak dia ke tepi. Tetapi apa yang aku nak cakap kat sini adalah betapa bertuahnya seorang insan yang bernama Mona Fendi yang tahu bila ajalnya berakhir. Masyarakat pada tahun itu, pada ketika itu, pada kes yang berlangsung, hina secukup-cukupnya seorang individu yang bernama Mona Fendi, hina, dikutuk, dimaki, dicerca dan macam-macam lah atas mungkin kesilapan yang dilakukannya, you know. Tetapi kita lihat pengakhirannya macam mana. Nyawa dicabut pada hari Jumaat, diberi masa yang tempoh yang lama untuk bertaubat, untuk solat dan sebagainya. It's a blessing.
Setiap apa yang berlaku, Tuhan pasti ada rancangannya. Ada hikmah di sebaliknya. Hikmahnya adalah mungkin untuk memberitahu kepada individu tersebut bahawa it's about time, cukup-cukuplah tu nak buat dosa. Mulalah bertaubat. Mungkin itu salah satunya. Dan mungkin keduanya, ujian kepada kita semua. Ujian kepada kita semua yang berada di dalam masyarakat ini. Ujian di mana adakah kita akan rasa kita lagi baik daripada dia, which is itu yang berlaku sekarang. Apabila seseorang individu itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang tak senonoh dan sebagainya, dan kantoi dan dipenjarakan dan dibicarakan di mahkamah dan sebagainya, kita dengan pantasnya ambil telefon, type maki-maki, itulah kau bodoh. Faham tak? Kita mencaci, mencerca, memaki, mengecam, seperti kita ni lagi mulia daripada dia. Tuhan jadikan perkara ini untuk memberi ujian kepada mangsa, untuk memberi ujian kepada si pelaku, dan memberi ujian juga kepada manusia-manusia di sekeliling. Apabila Allah menurunkan ujian itu, dia menurunkan ujian kepada semua, bukan hanya kepada seorang individu, bukan hanya seorang si pelaku dan si mangsa, tetapi juga kepada kita. Dia nak tengok bahawa kita ni ada rasa entitled ke? Kita ni ada rasa lebih baik ke daripada orang lain? Kerana apabila kita merasakan diri kita lagi mulia, lagi baik daripada orang itu, kita tidak ubah seperti iblis. Jadi guys, renung-renungkan apa yang aku kata ini. Nasihat untuk aku sendiri dan juga kepada semua. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.